السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, siapa pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan ayat ke-57 daripada surah Ghafir dan berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wama yastawil a'ma wal basir وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Maksudnya, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan dengan orang yang membuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu dapat ambil pelajaran. Sungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan satu jawapan atas apa yang diingkari oleh golongan musyrikun, iaitu tentang hari kebangkitan dan pemalasan amal di akhirat. Mereka ni pernah berkata, bila kami dah jadi tanah, tulang kami telah pun hancur, apakah kami akan dibangkitkan? Maka Allah SWT menjelaskan, La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia balik semula. Demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah SWT, sungguhnya penciptaan langit dan bumi pada kali pertama adalah lebih besar daripada penciptaan manusia untuk diulang penciptaannya semula, iaitu untuk membangkitkan mereka dari kubur untuk dihisab. Tetapi kebanyakan manusia ni tidak mengetahui. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian? Kerana mereka disibukkan dengan kebatilan. Mereka ni tak sempat untuk berfikir dan merenung. Dengan sebab itu mereka tidak mengetahui bahawa Allah SWT telah menciptakan langit bumi, dan akal yang sihat pasti mampu memikirkan bahawa penciptaan itu ternyata lebih agung. Kebenaran ilmiah ni tuan-tuan telah pun tertutup kerana kebodohan, dan kerana golongan ni hatinya telah pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sihat akan mengatakan bahawa kalaulah langit dan bumi yang begitu besar ciptaannya, begitu mudah dijadikan Allah SWT, maka tentulah pengulangan ciptaan manusia lebih ringan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kau nak umpamakan ia seperti mencipta benda pertama, tentulah sangat susah daripada untuk memperbaikinya selepas ia musnah. Benda tu dah ada dalam kotak fikiran seseorang. Kalau kita nak bandingkan, walillahil masalul a'la, Allah SWT tidak boleh samakan dengan kejadian manusia, tuan-tuan. Tapi kalau nak gambarkan dari sudut logik akal, sekian seorang pernah membina sebuah rumah, rumah tersebut roboh, nak membinanya semula tidaklah payah sebagaimana kita membinanya kali pertama. Kena melukis plannya, kena bina tiangnya. Tapi untuk kali kedua, untuk repair atau kembalikan mana yang rosak, kerana puting beliung dan sebagainya, tentulah mudah berbanding dengan membuatnya untuk kali yang pertama. Jadi dalam tafsir Al-Aishar, Syekh Abu Bakar Jazairi telah pun menjelaskan bahawa pengajaran dapat kita petik daripada ayat yang lalu. Nombor satu, penjelasan bahawa nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel kembali diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Musa diberikan kita Taurat, maka Nabi Muhammad SAW telah pun diberikan kepada baginda satu petunjuk yang merupakan peringatan bagi orang-orang berakal, yang dijamin pemeliharaannya sampai hari kiamat.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Quran itu dan kami menjaganya. Yang kedua dapat kita lihat di situ adalah pengajaran untuk kita semua agar bersabar dalam menghadapi cubaan. Mintalah tolong pada Allah SWT dengan istighfar, zikir dan salat. Ini telah kita bincangkan. Lagi, kebanyakan orang yang berdebat dengan kebatilan adalah orang yang bertujuan untuk menghilangkan kebenaran. Mereka melakukan perkara tersebut kerana sombong dan dengan harapan menindas orang-orang lain. Terakhir sekali tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Syekh Wakal Jazairi dalam tafsirnya, milikilah tafsir ni, namanya tafsir Al-Aisar. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan oleh Pustaka Darus Sunnah. Tafsir Al-Aisar ni tuan-tuan adalah tafsir kalimah word by word yang paling reliable, nak banding dengan tafsir mufradat ataupun tafsir prakata yang lain yang tuan-tuan gunakan. Padanya ada banyak kesilapan tuan-tuan. Tapi kalau kita gunakan tafsir Al-Aisar ini, insya-Allah terpelihara daripada masalah tersebut. Yang keempat pengajarannya ialah perkara yang berkaitan dengan kebangkitan telah terbukti dengan akal yang sihat. Kalaulah Allah SWT mampu mencipta satu yang hebat, mengulangi penciptaan itu tidaklah sesusah menciptanya untuk kali yang pertama. Ini dia pengajaran dapat kita petik daripada ayat 53 hingga 57, kata Wakal Jazairi yang tafsirnya Al-Aisar. Seterusnya, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan konteks ayat ini, kerana debat dan penolakan para penerhaka bertitik tolak daripada kebangkitan manusia selepas kematian, ini hujah mereka. Maka ayat di atas membuktikan kekeliruan dan kesilapan fikih itu. Jadi ayat 57 ni lah khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Akbar ni yang dimaksudkan menurut pandangan manusia, kerana bagi Allah tidak ada istilah yang lebih besar. Akbar ni bukanlah rujukannya kepada Allah, tapi kepada manusia. Analogi itu untuk difahami oleh manusia, bandingan itu untuk difahami manusia. Di sisi Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semua urusan di sisi Allah SWT ni mudah. Yang nak Allah gambarkan kepada kita di sini adalah bandingan pemikiran manusia satu berbanding dengan yang lain. Macam manusia ni kecil, kerdil, nak banding dengan Masya Allah langit ciptaan Allah SWT, bumi dengan segala kemudahan, laut terbentang luas, tasik, sungai dan lain, semuanya berjalan mengikut ketetapan Allah. Besar, maha hebat. Manusia yang banding ia besar dan hebat dan kompleks. Di sisi Allah sama saja. Tapi ayat ni tujukan kepada kita, justru Allah membandingkan adalah perkataan akbar. Akbar pada persepsi manusia, pada perspektif manusia. Kalau kita pandang langit dengan pandangan biasa, bersama sedikit kesedaran, sudah cukup untuk memberitahu kita bahawa manusia ni adalah makhluk yang paling kecil. Lebih-lebih lagi jika manusia mengetahui hebatnya galaksi yang Allah jadikan. Manusia ni berpijak hanyalah di atas kelumit tanah daripada samudera ciptaan Allah SWT. Matahari yang cahayanya menyilaukan mata, yang menjadi sumber kehangatan bahkan hidup manusia, hanyalah satu dari 100 juta matahari lain yang ada dalam satu galaksi yang dekat, tapi kita tidak dapat lihat tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ni sekaligus membuktikan kegagalan para penerhaka dalam berdebat pada ayat Allah SWT. Membuktikan pula bahawa para penerhaka ni sangat lemah dan tidak wajar bersikap angkuh kepada Allah SWT. Ni dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan bahawa golongan yang angkuh ni, innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum balighi fasta'iz billahi innahu was-sami'ul basir. Kamu rasa diri kamu hebat, tapi kalau kamu nak melihat diri kamu, masya-Allah, kecil dan kerdil. Nak compare dengan malakut yang Allah SWT ciptakan. Justru datang ayat ke-8, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang derhaka. Sedikit sekali kamu mendapat mengambil pengajaran. Nafi' membaca di sini qalilan ma yatadhakkarun, qalilan ma yatadhakkarun. Hafaz pula membaca dengan qalilan ma tatadhakkarun. Ini bacaan yang masyhur. Keduanya mengandungi makna yang sangat mendalam. Seakan-akan mereka hanya mengambil sedikit pengajaran daripada kerana kebodohan mereka, ataupun mereka ni digambarkan seperti orang buta, orang yang sudah mati, yang tidak dapat mengambil pengajaran langsung.
Kalau tatadzakkarun, khitab itu ditujukan kepada kita. Tapi kalau yatadzakkarun, khitab itu ditujukan kepada al-mustakbirun, golongan mutakabbirun, golongan yang takabur, yang telah kita bincangkan dalam kuliah terdahulu. Umpamanya Yahudi yang datang berdebat dengan Nabi bahawa akhir zaman nanti akan muncul Masih bin Daud, dimaksudkan Masih Dajjal yang akan mengalahkan Islam, mengembalikan Madinah ke pangkuan orang-orang Yahudi. Ini telah kita bincangkan dalam kuliah terdahulu. Kalau disebut tatadzakkarun, maka khitab ini ditujukan kepada kita, agar setiap umat Islam sedar ayat tersebut berlaku iltifat. Iltifat ni makna fokus kepada orang lain, tiba-tiba ditujukan kepada kita. Jangan ikut macam mereka. Kisah itu merujuk kepada third party orang lain, tiba-tiba sampai pada pengajaran Allah ingatkan kita. Kalau dibaca dengan tatadzakkarun seperti qiraah jumhur. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تتذكرون. Ini qiraah yang masyhur yang biasa terlihat daripada Hafaz An-Asim. Kalau ayat yang lalu diakhiri dengan pernyataan bahawa kebanyakan manusia tidak mengetahui, mereka tidak mengetahui itu telah buta mata hatinya, sedang orang yang mengetahui adalah orang yang melihat. Dan tentulah tidak sama sekali di antara orang buta yang buta terhadap kebenaran ini dengan orang yang melihat dan mengetahui. Dan tidak pula sama orang yang beriman serta membuktikan kebenaran imannya, yang mengerjakan amal saleh sehingga dia menjadi seorang muhsin. Tidak sama dia dengan orang kafir yang derhaka, yang berdarah daging. Sifat derhakanya itu kerana sentiasa mengerjakan kerja-kerja yang jahat. Wal musi, musi ini berkaitan asa yusi'u. Musi, al-musi maknanya merujuk kepada golongan yang derhaka kepada Allah SWT. Ayat ni tuan-tuan mendahulukan sebutan wama yastawil a'ma wal basir. A'ma maknanya buta. Didahulukan yang buta ni berbanding dengan yang melihat. Walaupun yang melihat tentunya lebih berkualiti daripada yang buta. Allahu a'lam tuan-tuan. Agaknya kerana perkara ni, paparan seperti ini, perumpamaan ini lebih banyak tertuju, ditekankan sebagai kecaman kepada musyrikun yang Allah ibaratkan sebagai orang buta, yang telah kita bincangkan di kuliah-kuliah terdahulu. Jadi ini masih lagi penekanan yang diberikan kepada ayat yang lalu, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Inilah dia golongan yang dianggap ataupun dilabelkan sebagai buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama yasawil a'ma wal basir. Kalau logik akal, mengapa Allah tidak dahulukan wama yasawil basir wal a'ma? Kerana al-a'ma itu yang diberikan penekanan dalam ayat yang lalu. Jadi selepas pengecaman itu dibuat, kecaman itu ditekankan, penekanan itu oleh Allah SWT, barulah ayat itu menyebut orang beriman. Dan orang beriman didahulukan ke atas orang yang derhaka. Lihat, wama yasawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus salihati walal musi. Sekejap dahulukan a'ma ke atas basir, sedangkan basir itu lebih kualiti daripada a'ma. Kemudian dahulukan walladzina amanu wa 'amilus salihat ke atas wal musi. Lihat struktur ayat ni, laras bahasa ini. Ada peluang belajar bahasa Arab, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, barulah kita faham mengapa berlaku takdim takhir dalam ayat ini. Jadi selanjutnya, untuk menekankan ketiadaan persamaan dan kecaman itu, Allah Taala ulangi perkataan tidak. Walaupun sebenarnya tanpa kata tidak sekalipun ayat ni sudah pun difahami. Wama yasawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus salihat walal musi. Lihat diulang perkataan walal musi. Dah ada ma kat depan, wama yasawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus salihat wal musi. Perlu dah difahami dah, tapi Allah ulangi sekali perkataan wala al musi untuk menekankan tiada langsung persamaan di antara golongan kedua-duanya sekali. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan lihat dalam ayat yang berikutnya, iaitu ayat ke-59 tentang gambaran kiamat sebagai satu tempat yang pasti, yang wajib dituju oleh setiap, sama ada al-a'ma ataupun al-basir, alladzina amanu wa 'amilus salihat ataupun al-musi. Itulah tempat yang diingatkan Allah SWT supaya yang ingkar sedar dan kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah akan datang kita akan huraikan ayat berikutnya. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.